Assalamualaikum kelas makwah. Hari ini kita akan bersambung unit 4 mengenai tumbuh-tumbuhan. Lihat gambar ini. Teruni membantu datuknya di kebun sayur. Apakah yang kamu dapat perhatikan di kebun sayur ini? Okey, apa yang kamu nak dapat perhatikan di kebun sayur ini? Okey, apa ini? Labu. Wah, banyaknya buah labu. Mengapakah bahagian pokok ini melilit pada kayu? Gerak balas tumbuh-tumbuhan. Seperti manusia dan haiwan, tumbuh-tumbuhan juga bergerak balas terhadap rangsangan, iaitu air, graviti, cahaya dan sentuhan. So, mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Okey, baik. Apa yang kamu perhatikan? Okey, pertama sekali, lihat pokok bunga ini. Lihat di bahagian akar. Bahagian tumbuh-tumbuhan yang bergerak balas dan tumbuh ke arah air dan tarikan graviti. Okey, akar adalah bahagian tumbuhan ni yang bergerak balas ke arah air. Akar ini pergi ke arah air, bergerak balas ke arah air dan bergerak balas terhadap tarikan graviti. Bahagian tumbuhan seperti di daun ini pada sesetengah tumbuh-tumbuhan yang bergerak balas terhadap sentuhan. Awak pernah tengok tak pokok daun semalu yang biasanya berada di atas rumput-rumput ini? Dan dia sentiasa melingkar sebegini. Kalau awak sentuh, ada duri dan awak akan terasa sakit. Bila awak pegang daun ini, dia akan menguncup, dia akan tutup. Kenapa? Kerana daun ini bergerak balas terhadap sentuhan. Okey, bahagian tumbuhan pucuk pula. Bahagian tumbuhan pucuk ini bergerak balas terhadap cahaya. Dia akan bergerak balas dan tumbuh ke arah cahaya. Bahagian pucuk. Bahagian pucuk bermaksud bahagian di atas. Atas pucuk. Okey, di atas, kalau bahagian tumbuhan yang ada di atas kita panggil pucuk. Bahagian tumbuhan yang ada daun-daun ni daun lah. Bahagian tumbuhan yang ada paling bawah sekali adalah akar. Jadi akar bergerak balas dan tumbuh ke arah air dan tarikan graviti. Akar. Daun pula bergerak balas terhadap sentuhan. Manakala pucuk pula bergerak balas terhadap cahaya. Jeff sedang membantu seorang petani bernama Peter untuk menuai lobak merah. Akarnya tertanam jauh di dalam tanah. Lobak merah adalah akar yang boleh menyimpan makanan. Akar tumbuh di dalam tanah. Tumbuhan memerlukan air untuk bertumbuh. Tumbuhan menggunakan akar untuk menyerap air dari tanah. Apabila terdapat air di dalam tanah, akar bergerak balas dengan tumbuh ke arah air. Peter telah menanam beberapa anak benih di dalam pasu. Dia meletakkan pasu berhampiran tingkap di bangsal tamannya. Bangsal hanya mempunyai satu tingkap untuk cahaya masuk. Jeff mendapati bahawa bukan semua anak pokok tumbuh lurus. Pucuk membengkok ke arah cahaya matahari yang masuk melalui tingkap. Pucuk bergerak balas terhadap cahaya. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk membuat makanan. Peter mempunyai tapak semayan orkid. Akar orkid tidak perlu tumbuh di dalam tanah. Orkid boleh mendapatkan air dari udara. Apabila tumbuhan orkid digantung, akarnya akan tumbuh ke bawah kerana akar bergerak balas terhadap graviti. Jeff mendapati bahawa terdapat tumbuhan semalu di ladang. Jeff suka mengganggu daunnya. Apabila dia menyentuhnya, daun menguncup. Daun semalu bergerak balas terhadap sentuhan. Hai guys, jom belajar sains bersama Cikgu Halina. Sains tahap 4, gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan. Tumbuhan bergerak balas terhadap
graviti, cahaya, air, dan sentuhan. Akar bergerak balas terhadap air dan tarikan graviti. Daun bergerak balas terhadap ada sesetengah daun bergerak balas terhadap sentuhan. Manakala pucuk bergerak balas terhadap cahaya. Terima kasih dan selamat belajar. Tumbuhan dapat mengesan dan bergerak balas terhadap rangsangan di sekitarnya. Gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan dipanggil tropisme. Rangsangan terdiri daripada cahaya, air, graviti dan sentuhan. Mari kita kaji satu persatu gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan tersebut. Fototropisma. Fototropisma adalah gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan cahaya. Pucuk akan sentiasa bergerak balas ke arah rangsangan cahaya. Ini dinamakan fototropisma positif. Mari kita sama-sama kaji gerak balas ini. Ambil beberapa biji anak benih kacang hijau yang telah bercambah. Letakkan anak benih dalam mangkuk penyejat P dan Q. Mangkuk penyejat P bersama-sama anak benih diletakkan di bawah cahaya matahari. Mangkuk penyejat Q bersama-sama anak benih diletakkan di bawah cahaya matahari tetapi dalam sebuah kotak tertutup yang berlubang. Susunan radas dibiarkan selama 3 hari. Pada akhir eksperimen, kita dapati daun dalam kotak akan membengkok untuk mendapatkan cahaya matahari. Ini menunjukkan pucuk tumbuhan adalah fototropisma positif. Hidrotropisma. Hidrotropisma adalah gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan air. Akar akan sentiasa bergerak menuju ke arah air. Ini dinamakan hidrotropisma positif. Daun pula akan sentiasa menjauhi air. Ini dinamakan hidrotropisma negatif. Mari kita sama-sama kaji gerak balas ini. Beberapa biji benih kacang hijau dibiarkan bercambah di atas kapas lembap yang terletak di atas 2 kasa dawai. Susunan set radas X dan Y disediakan seperti dalam gambar rajah. Set radas X diisi dengan air dalam bikar, manakala set radas Y diisi dengan gel silika iaitu kalsium klorida gontang untuk menyerap air dalam bikar Y. Keempat, keadaan akar dan pucuk anak benih diperhatikan selepas 3 hari. Pada akhir eksperimen, kita dapat perhatikan akar anak benih dalam set radas X akan menuju ke bawah ke arah air dalam bikar. Manakala akar anak benih dalam set radas Y akan membengkok ke atas iaitu ke arah kapas lembap yang mengandungi air kerana
bahagian bawah tiada air. Geotropisma adalah gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan graviti. Akar akan sentiasa bergerak ke bawah, iaitu ke arah graviti. Ini dinamakan geotropisma positif. Daun pula akan bergerak ke atas, iaitu melawan arah graviti. Ini dinamakan geotropisma negatif. Mari kita sama-sama kaji gerak balas ini. Beberapa biji benih kacang hijau dibiarkan bercambah di atas kapas lembap dalam dua piring Petri yang berlainan, iaitu A dan B. Kedua, piring Petri A diletakkan dalam keadaan mendatar, manakala piring Petri B dalam keadaan menegak dengan menggunakan plastisin. Ketiga, susunan radas dibiarkan selama 3 hari dalam keadaan gelap. Pada akhir eksperimen, kita dapati akar tumbuhan tumbuh ke arah rangsangan graviti. Stigmotropisma. Stigmotropisma adalah gerak balas sulur paut terhadap rangsangan sentuhan. Sulur paut menunjukkan gerak balas stigmotropisma positif. Gerak balas ini memastikan tumbuhan mendapat sokongan kerana tumbuhan memanjat seperti pokok timun dan peria sangat lemah untuk menyokong beratnya. Jadi, tumbuhan ini bergantung kepada objek lain, iaitu sokongan kayu, untuk memastikan tumbuhan tersebut hidup menegak. Gerak balas nastik. Nastik adalah gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan sentuhan dan tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan. Jika kita menyentuh pokok semalu atau Mimosa pudica, pokok ini akan menguncup dan sangat peka kepada sentuhan. Pastinya anda telah melihat semua gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan tersebut dalam persekitaran kita. Kesemua gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan akan membantu tumbuhan mendapat keperluan kehidupan seperti cahaya, air dan mineral. Ini membolehkan tumbuhan hidup dengan